Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam CCTV, berjumpa lagi kita. Alhamdulillah, harapnya dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Dan di sini kita kongsikan kisah-kisah inspirasi supaya memberikan banyak pengajaran dan juga membawa masyarakat Malaysia supaya ke arah yang lebih, orang kata apa, lebih ampuh, lebih agresif, insya-Allah lebih bermanfaat untuk semuanya, insya-Allah. Dan hari ini kita akan bersama dengan Cik Muhammad Haikal Luqman, ataupun Encik Muhammad Haikal Luqman bin Zulkifli atau Haikal Zulkifli. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, merupakan eksekutif penyelidikan dan advokasi di Persatuan Cinta Gaza Malaysia dan banyak terlibat dengan gerakan belia dan kemanusiaan. Juga merupakan penulis bersama buku Baitul Maqdis, Jalan Menuju Pembebasan, terbitan Cinta Gaza Malaysia. Dan tuan, sedikit mungkin orang kata tak kenal maka tak cinta. Kan kita nak kenal dengan lebih mendalam supaya kita lebih cinta kepada ikon yang kita bawakan, yang membawakan inspirasi kepada kami semua, insya-Allah. Berkenaan dengan sedikit latar belakang, asal daripada mana, duduk di mana, membesar di mana. Silakan. Okey, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita di CCTV Al-Hijrah. Jadi kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jadi hari ini bertemu dengan Ola, boleh kita berbincang berkenaan dengan kemanusiaan. Jadi mungkin sedikit latar belakang. Saya nak betulkan sikit daripada Ola tadi berkenaan dengan sekarang. Sebelum ni saya adalah eksekutif penyelidikan dan juga sebelum ni, tapi sekarang ni sebagai eksekutif strategik perhubungan awam Cinta Gaza Malaysia. Dia tak ada beza pun sebenarnya. Cumanya sekarang lebih banyak menguruskan Tuan Nadir. Selaku Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia. Saya sebenarnya adalah seorang graduan kejuruteraan teknologi. Kejuruteraan teknologi. Macam jauh juga tu daripada teknologi kemanusiaan lagi. Betul, jauh, sangat jauh. Lepas tu, sebenarnya setahun saya bekerja dalam industri kejuruteraan, ada satu turning point yang saya rasa sangat mengubah diri saya untuk terjun ke dalam dunia kemanusiaan. Dan selepas itulah, tak lama selepas saya kerja dalam industri itu, saya lompat terus, tukar bidang, bekerja dalam dunia kemanusiaan. Itu pengalaman personal ke macam mana? Itu pengalaman personal. Saya rasa itu adalah satu pengalaman yang sangat bermakna bagi saya, sebabnya pengalaman yang mengubah saya daripada dunia kejuruteraan kepada dunia kemanusiaan ini sangat banyak cabarannya. Ada yang tak boleh terima, antaranya keluarga tak boleh terima masuk. Kenapa ubah? Kan? Dah belajar penat-penat. Dah belajar penat-penat habis 4 tahun. Kemudian masuk ke dalam dunia kemanusiaan yang waktu tu adalah satu dunia yang sangat baru, dan sekarang pun masih dunia yang sangat baru, dengan kita mungkin ada keraguan kepada career path dan sebagainya. Tapi waktu tu saya ambil satu cabaran kepada diri saya untuk lompat ke dalam dunia ni sebab saya rasa ada keperluan. Maknanya kalau kita nak bagi penonton-penonton ataupun pendengar kita tertarik lah, orang kata kan, berkenaan dengan kemanusiaan ni, apa antara yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan pengalaman Cik Haikal sendiri yang boleh dikongsikan bersama dengan kami, selain daripada isu Palestin kalau kita lihat sekarang? Okey. Antara benda yang menjentik hati saya untuk mengubah pengalaman, maksud latar belakang saya daripada bidang kejuruteraan kepada bidang kemanusiaan ni adalah satu benda. Ketika mana saya sertai satu persatuan, waktu tu persatuan belia, di mana kita turun ke satu lapangan. Waktu tu di Kuala Lumpur. Kita berjumpa dengan seorang wanita tua. Waktu tu di lorong lah, seorang wanita tua di lorong, dan kita bantu waktu tu pergi pack makanan dan sebagainya. Dan wanita tua ni adalah seorang gelandangan. Jadi bila kita berjumpa dengan seorang wanita ni, kita berborak, kita menyelami hati dia pada waktu tu, kita dengar dan sebagainya. Dan akhirnya pada akhir ayat yang disebut kepada kita pada waktu tu adalah, kenapa tak ramai lagi orang muda macam kamu yang boleh sertai. Masya Allah. Dan sudah semestinya kalau kita lihat Persatuan Cinta Gaza Malaysia pun antara yang aktif memberikan sumbangan ataupun mengutip dana-dana untuk disumbangkan, disalurkan kepada rakyat di Palestin, di Gaza. Sudah semestinya antara lain yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan sedikit pengenalan Persatuan Cinta Gaza ataupun aktiviti yang dijalankan Cik Haikal sendiri bersama dengan kemanusiaan. Baik, Cinta Gaza Malaysia seperti yang sedia maklum kepada semua, diasaskan oleh Nadir Anuri, seorang rakyat Malaysia yang berada di sana sejak daripada tahun 2013 dengan niat sebenarnya untuk masuk belajar di Universiti Islam Gaza, tetapi selepas ada beberapa keadaan di Gaza pada waktu ketika itu yang telah menjadi turning point juga kepada Tuan Nadir untuk menubuhkan Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Dengan satu kempen yang kita buat pada waktu tu yang dinamakan kempen Lollipop for Jibril.
Menarik kan nama kempen tu? Lollipop for Jibril. Tapi kempen dia bukan kita bagi lollipop. Bukan kita bagi lollipop pada budak-budak. Okey. Kempen dia adalah kempen kita buat crowdfunding untuk kutip dana bagi buat satu rumah untuk kanak-kanak yang kita pilih. Rumah kebajikan ke macam mana? Bukan, memang rumah untuk orang duduk. Rumah sementara lah. Waktu tu kebanyakannya adalah kanak-kanak tu yang bersama dengan family lah. Yang bersama dengan family. Okay. Maksudnya kita bantu mak ayah dan keluarga tu lah, keluarga kanak-kanak tu untuk duduk di rumah. Sebab waktu tu Tuan Hadi banyak approach kepada pelarian yang kebanyakannya berada di utara dan juga selatan. Jadi waktu tu kempen adalah untuk kita bagi satu rumah kepada lebih kurang 10 buah keluarga. Sasaran awal lah, sasaran awal pada waktu tu lah. So banyak cerita selepas tu dan banyak cerita tu nanti banyak cerita kita kena tunggu tu. Kita kena boleh. Orang kata apa, kena hook sikit penonton-penonton, pendengar kita semua tu supaya orang tak pergi ke mana-mana. Kejap lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan perkara ini. Kita teruskan bersama dalam CCTV selepas ini insyaAllah. Alhamdulillah kembali dalam CCTV. Kita masih lagi bersama dengan Cik Haikal ataupun Cik Muhammad Haikal Luqman berkenaan dengan aktiviti yang dijalankan, antara aktiviti kemanusiaan yang telah dikongsikan sebentar tadi. Tadi kita ada ceritakan berkenaan dengan pilihan kanak-kanak bersama dengan ibu bapa oleh Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Betul. Dipilih untuk membantu mereka seisi keluarga dan antara lain yang dibantu. Boleh diceritakan? Okey. Kalau kita nak cerita untuk itu adalah permulaan lah bila kita cerita tadi tentang kempen Lollipop for Jibril. Itu adalah permulaan kepada cerita Cinta Gaza Malaysia pada hari ini. Tapi selepas sebenarnya lebih daripada 10 tahun sebenarnya Cinta Gaza Malaysia ni ada di dalam arena kemanusiaan ni. Banyak perkara yang sebenarnya kita lihat sebelum ni menjadi cabaran yang sangat besar kepada kita untuk melaksanakan dan juga menjadi pemudah cara kepada segala bantuan untuk kita sampai kepada penduduk di Gaza ni adalah sebenarnya dia bukan cabaran, dia bukan adalah satu masalah, tetapi dia adalah satu cabaran yang kita perlu tengok kepada solusi ni supaya untuk yang lain, untuk pada masa akan datang kalau kita ada lagi tentangan-tentangan seperti ini, kita dapat lalui dengan lancar. Dan antara tentangan yang kita dapat lihat sebenarnya dari masa ke masa adalah sentimen berkenaan dengan isu Palestin, terutama isu Palestin di Malaysia. Kita melihat bahawa isu Palestin di Malaysia ni dia adalah satu sentimen dan semusim. Selepas mana kita berbincang tentang hal itu, dia menjadi satu bila kita tanya kepada penyumbang kita, tanya kepada orang yang dekat dalam circle Cinta Gaza Malaysia, penyumbang kepada rakan-rakan kita juga, NGO kita, mereka juga berkata bahawa tak selesai lagi ke isu ni. Sebagai contoh, ada satu persoalan, tak selesai lagi ke? Kami dah sumbang banyak ni. Kan? Takkan tak sampai-sampai lagi. Sampai bila nak bebas? Jadi soalan-soalan ni adalah soalan-soalan yang boleh kita kata soalan sering ada muncul dalam media sosial kita ataupun sering ditanyakan kepada ahli pasukan kita di Cinta Gaza Malaysia, dan juga mungkin ditanyakan juga kepada rakan-rakan NGO yang ada. Dan lagi satu, cabaran yang paling besar adalah apabila rakyat Malaysia tidak tahu bagaimana NGO sebenarnya menguruskan sumbangan dan juga dana awam untuk sampai kepada rakyat Palestin. Cik Haikal, kalau kita tengok kan, boleh cakap kan yang antara lain yang menyebabkan benda-benda ni terjadi, macam soalan-soalan yang macam Cik Haikal katakan tadi tu, sebenarnya rakyat Malaysia ni yang tak cakna ataupun masih tak orang kata ambil ringan berkenaan dengan benda yang berlaku dekat Palestin, dekat Gaza tu, atau bagaimana? Pada saya, untuk pemahaman tentang isu Palestin dalam kalangan rakyat Malaysia ni, dia ada 3 peringkat. 3 peringkat? 3 peringkat. Oh, maknanya berbeza-beza dia berbeza-beza. lah. Dia ada lapisan, dia ada kasta-kasta dia kan. Dia ada tahap-tahap dia, makom kan. Dia ada makom dia. So mungkin makom yang pertama ni dia mungkin mengetahui tetapi tidak ambil tindakan. Dia tahu je. Okey, dia tahu isu tentang Palestin. Okey, cukuplah. Dia tahu apa Palestin macam mana. Kedua, dia tahu dan dia faham tetapi dia tak ambil tindakan. Tapi yang ketiga ni, dia tahu, faham dan dia ambil tindakan. Jadi kebanyakan rakyat Malaysia ni dia berada di tahu, faham tetapi dia bukan tak ambil tindakan. Dia ambil tindakan tetapi secara umum. Tindakan yang maksudnya dia kata okey, cukup aku bagi ni, okey dah. Aku takkan follow up dari isu ni. Cukup aku tahu, sumbangan aku sampai dan Palestin bebas.
Tetapi untuk kita merealisasikan perkataan Palestin bebas ni, dia adalah satu utopia sebenarnya. Bila kita sebut satu utopia ni, dia satu angan-angan. Dia satu impian yang kita melihat jauh sangat. Bukan dia tak boleh bebas, bukan. Sebab banyak kajian juga, banyak penyelidikan telah dilakukan bahawa Palestin akan bebas. Dengan keadaan yang kita tengok pada hari ini, bahawa Palestin memang akan bebas. Dan dalam agama kita, dalam Islam pun dijanjikan memang Palestin juga akan dibebaskan. Tetapi untuk dibebaskan dalam tempoh yang terdekat, ia sangat-sangat mustahil. Dengan keadaan yang kita tengok, walaupun dalam keadaan sekarang kita nampak keadaan yang berpihak kepada pro-Palestin, penyokong-penyokong pro-Palestin, tetapi ia masih lagi memerlukan proses yang sangat panjang untuk memahamkan tentang kepada rakyat, terutama rakyat Malaysia, bagaimana kita menguruskan contoh sumbangan dan juga dana awam, bagaimana kita perlu faham Baitul Maqdis ini perlu dibebaskan mengikut perancangan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi perkara yang sebenarnya untuk kita sedarkan kepada masyarakat. Apa sebenarnya yang boleh dikongsikan berkenaan dengan strategi Persatuan Cinta Gaza sendiri berkenaan dengan meningkatkan kesedaran terhadap masyarakat berkaitan dengan isu-isu yang dimainkan di Gaza, Palestin dan sebagainya? Okey. Antara strategi mungkin boleh kongsikan dengan Ola dan juga penonton kita di CCTV. Antara strategi di Cinta Gaza Malaysia, kita ada satu pusat kajian di Gaza, di mana kita adalah satu-satunya NGO yang ada pusat kajian yang fokusnya kepada isu Palestin dan juga Asia Barat. Di Gaza? Di Gaza. Kita buka di Gaza. Kita ada PAM Initiative, kita ada PAM Strategic Initiative Center. PAM ni adalah Palestine Malaysia Initiative Strategic Center, yang mana fokusnya adalah kepada penyelidikan dan juga analisis politik yang berlaku di Asia Barat, dan juga fokusnya kepada Palestin. Itu satu. Di Malaysia kita ada Jabatan Advokasi dan juga Penerbitan, dan fokus sebelum ni saya berada di bawah Jabatan Advokasi ni. Jadi fokusnya adalah untuk kita advocate. Bila kita sebut tentang advokasi ni, advokasi ni adalah satu peringkat kesedaran tahap tinggi. Dia bukan lagi soal pendidikan, dia bukan lagi seorang hebahan, dia bukan lagi soal kesedaran. Kita tak boleh sebut kesedaran. Dia adalah lebih pada advokasi. tindakan dah. Dia lebih kepada kita sedar dan tindak. Ya. Maksudnya kita dalam konteks strategik itu, kita menyusun beberapa perkara sebenarnya untuk kita masuk kepada peringkat-peringkat yang lebih awal. Maksudnya daripada kanak-kanak sehinggalah kepada belia. Kita ada juga peringkat fokus penyelidikan yang sebenarnya kita dah cuba buat polisi, paper, kertas polisi, yang mana kertas polisi ni kita hantar juga kepada negara-negara yang berkaitan dengan di Asia Barat. Contohnya Arab Saudi, kita hantar ke Qatar untuk dijadikan sebagai polisi. Dan polisi ini juga boleh dilaungkan dalam public opinion apabila mereka hadir ke persidangan-persidangan antarabangsa. Dibawa pembentangan, dan mereka juga boleh katakan bahawa ini adalah salah satu benda yang kita dah buat kajian. Tapi kajian tu bukan mereka buat, tapi kita bantu di belakang supaya kerajaan yang contohnya Qatar, negara-negara Arab yang lain ni, selain daripada Qatar ni, boleh boleh menggemakan kesedaran ni kepada pemimpin-pemimpin yang lebih utamalah, yang boleh bertindak ke atas polisi-polisi dan juga undang-undang antarabangsa dunia. Okey, baik. Banyak sebenarnya selepas ini kita akan kongsikan berkenaan dengan bagaimana kerja keras yang dilakukan ataupun tulang belakang yang mengerjakan segala bentuk ataupun yang menjalankan segala aktiviti-aktiviti berkaitan kemanusiaan ni, tapi semuanya selepas inilah. Kita nak berhenti berehat seketika dalam CCTV, kembali lagi selepas ini insya-Allah. Baik, kembali dalam CCTV. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu Cik Haikal Zulkifli. Dan tadi kita ada kongsikan berkenaan dengan sedikit latar belakang bagaimana Persatuan Cinta Gaza sendiri bertungkus lumus ataupun game plan yang disediakan untuk membantu negara-negara ataupun tokoh-tokoh negara yang besar untuk memberikan ataupun membuat pembentangan di peringkat antarabangsa di pentas dunia, berkaitan dengan apa isu-isu yang berlaku sekarang ni di Palestin, di Gaza. Dan antara lain yang kita nak kongsikan juga dengan penonton-penonton kita ni, apa pendapat Tuan lah sendiri untuk kita memberi kesedaran ini, antara lain kesedaran juga kepada masyarakat kita ni, yang mana bila mana mereka katakan bahawa apa yang kita sumbangkan, apa yang kita bantu, yang kita telah salurkan ni bukan kepada rakyat Palestin, bukan kepada penduduk-penduduk Gaza, tapi kepada pengganas yang ada di sana, yang memberontak ke, yang orang kata memperjuangkan kemerdekaan dan sebagainya lah. Tapi apa pendapat Tuan bahawasanya apa yang kita lakukan semua ini bukan kepada pengganas?
Apa yang kita nak sampaikan sebenarnya? Okey, saya faham maksud soalan Laura kan. Ya. Sebab kita melihat bahawa rakyat Malaysia ni dia generous. Kita tak nafikan rakyat Malaysia ni sangat baik. Sangat baik. Tapi dalam kebaikan tu ada yang cuba mengambil kesempatan dalam ruang yang ada itulah. Jadi bila kita sebut tentang sumbangan, ada kata dalam highlight berita sumbangan ni adalah kita sumbangan kepada pengganas dan sebagainya. Suka saya ingatkan kepada penonton-penonton kita lah, yang mana yang baik hati rakyat Malaysia, terutamanya keseluruhan rakyat Malaysia kita ni, bahawa sumbangan yang disumbangkan kepada Palestin ni bukanlah sumbangan kepada pengganas. Itu yang kita perlu sedar, bukan sumbangan kepada pengganas. Sebab bila kita bercerita tentang sumbangan, kita fokus kepada pembangunan sosioekonomi rakyat Gaza dan juga yang berada di tepi barat. Dalam sumbangan, dalam apa yang kita sebut daripada hari ini, apabila ada orang bercerita tentang sumbangan ini disalurkan kepada pengganas dan sebagainya, itu malah tidak ada yang terima kata alamak selama ni aku tolong pengganas lah rupanya. Betul lah. Macam tu. Ada yang terima bulat-bulat bahawa aku dah semua kepada pengganas ni sampai nak pergi taubat. Sampai nak pergi taubat, solat taubat dan sebagainya. Jadi mungkin saya kongsilah. Saya kongsikan kesedaran ini kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kita yang ada pada hari ini, bahawa sumbangan yang kita sumbangkan kepada Palestin bukanlah sumbangan kepada pengganas. Tetapi sumbangan itu adalah kita berikan untuk pembangunan pembangunan sosioekonomi rakyat Palestin, dan yang paling penting, hala tuju kita dan objektif kita sebenarnya, semua apa yang kita buat untuk Palestin pada hari ini adalah untuk membebaskan kiblat pertama umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa. Itu yang kita perlu sedar. Itu yang penting, dan antara lain yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan kesedaran ataupun bantuan kepada penduduk di Palestin, di Gaza, sedikit orang kata apa, latar belakang ataupun sedikit perkongsian berkenaan dengan tulang belakang mereka yang menjayakan, bukan setakat di sini saja, malah di sana. Adakah di sana orang kita ataupun rakyat Malaysia yang berada di sana yang membantu menyalurkan ataupun memberikan sumbangan-sumbangan kepada rakyat-rakyat di Gaza, Palestin, ataupun rakyat tempatan? Rakyat tempatan. Sebenarnya rakyat tempatan yang bersama dengan kita. Kita sebenarnya Cinta Gaza Malaysia, contoh Cinta Gaza Malaysia lah. Kita ambil Cinta Gaza Malaysia, sebenarnya dia tidak dikenali dulu di Malaysia, tapi dikenali dulu di Gaza. Disebabkan Tuan Adik. Tapi banyak tim kita yang membantu menyalurkan bantuan di Gaza setakat ini adalah memang tim kita yang bekerja dengan Cinta Gaza Malaysia. Dan ini juga sebenarnya adalah salah satu projek kita untuk mengurangkan peratusan pengangguran di Gaza. Disebab tu kita hire juga. Jadi kita cakap kita nak bantu dari sudut pembangunan sosioekonomi. Jadi kita bantu juga kurangkan pengangguran dengan ambil bekerja dengan Cinta Gaza Malaysia untuk menguruskan bantuan yang berada di sana. Bermakna kita guna sepenuhnya lah tenaga. Betul, gunakan sepenuh tenaga yang ada kepakaran yang ada. Sebab mereka ada kepakaran tapi tak ada platform. Jadi kita nampak bahawa kepakaran dan ruang yang kita ada ni, kita boleh sinergi bersama untuk memberi impak yang lebih besar kepada penduduk di Gaza dan penduduk di Palestin secara keseluruhannya. Baik, itu dia. Tapi banyak yang kita nak kongsikan berkenaan ini sebenarnya, sebab isu di Palestin, isu Gaza, isu kemanusiaan ni tak selesai. Tak selesai. Sebab bukan setakat di Gaza, Palestin saja, malah di seluruh dunia kita lihat di banyak lagi tempat. Banyak lagi tempat kalau kita nak ambil kira kan. Tapi memandangkan masa begitu menceburui kita, mungkin selaku kesimpulan ataupun penutup untuk CCTV kali ini berkenaan dengan apa yang dikongsikan oleh Cik Haikal sendiri, yang boleh diberikan kepada masyarakat kita yang sedang menonton, mungkin ada yang sedang mendengar, berkenaan dengan mereka yang ingin bersama-sama dalam kemanusiaan ataupun dalam aktivis ni kan, para aktivis untuk menjadi seorang aktivis ni, apa yang mereka perlu ada ataupun apa yang mereka perlu tahu. Mereka tak perlu takut lah, orang kata. Macam Cik Haikal sendiri daripada kejuruteraan boleh masuk ke kemanusiaan kan. Apa antara nasihat ataupun tips yang boleh diberikan kepada mereka? Masya Allah, nasihat dan tips saya bila bagi nasihat dan tips saya rasa macam dah tua-tua, level-level atau apa, pakcik-pakcik abah-abah dah kan. Sebagai inspirasi penceritaan dari pengalaman. InsyaAllah. Saya mungkin boleh kongsikan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kita yang berada dekat sini pada hari ini, bahawa apa yang kita buat pada hari ini adalah semuanya adalah berfokus kepada untuk kita membantu agama dan juga membantu negara serta bangsa kita. Jadi bila kita bercakap soal kemanusiaan, lapangan dan ruangnya adalah lapangan yang sangat besar dan lapangannya adalah lapangan yang masih baru. Jadi untuk orang muda, kita cakap satu untuk orang muda yang nak join ataupun nak sertai ke dalam bidang kemanusiaan ni dan rasa kalau diri tu boleh belajar untuk adapt dengan perkara-perkara baharu, jadi sertailah dunia kemanusiaan, kerana banyak lagi peluang yang perlu diteroka oleh anak-anak muda. Untuk mereka yang berada di kelas pertengahan, 30 ke 40,
sedarlah bahawa kita ni maksudnya kita belum lagi tua. Kita mungkin berumur 30 hingga 40 tahun, walaupun mungkin dari segi angkanya kita sudah sedikit tua, kan, sedikit berumur, sedikit berusia, tetapi jiwa kita masih muda. Macam mana nak mudakan jiwa kita? Sertailah lapangan-lapangan perjuangan dan juga kemanusiaan. Dan bagi mungkin ayah-ayah kita yang peringkatnya umur 50 hingga ke 70 tahun ataupun lebih daripada itu, maka banyak lagi ruang di dalam kemanusiaan. Jadikanlah lapangan-lapangan kebajikan ataupun ruang-ruang kebajikan ni sebagai ladang pahala kita. Sebabnya kami hanya menguruskan, kami adalah penjalan amanah kepada sumbangan-sumbangan yang ada, kami adalah pelaksana amanah. InsyaAllah, ini adalah kerja yang berpanjangan, kerja yang berpanjangan, kerja yang berterusan. InsyaAllah, semoga segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala usaha macam Cik Haikal sendiri dimudahkan urusannya, diberi keberkatan. InsyaAllah, kita doakan. InsyaAllah. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Cik Haikal Zulkifli ataupun Cik Muhammad Haikal Luqman bin Zulkifli bersama dengan kami dalam CCTV pada kali ini. Terima kasih Ola. InsyaAllah berjumpa lagi di lain kesempatan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita doakan. Ya, betul. Itu dia antara kisah-kisah dan juga pengalaman yang kami bawakan pada hari ini dalam CCTV. Semoga memberi inspirasi kepada semua. Semoga ada pengajaran dalam penceritaan yang dibawakan pada hari ini. InsyaAllah berjumpa lagi di lain kesempatan. CCTV di sini banyak kisah inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.